Matius 15. Kemudian beberapa orang Farisi dan guru Taurat dari Yerusalem datang kepada Yesus dan bertanya, "Mengapa pengikutmu melanggar adat istiadat dan nenek moyang kita? Sebelum makan, mereka tidak membasuh tangan menurut adat." Yesus menjawab, "Mengapa kamu tidak menurut perintah Allah, tetapi menurut ajaran kamu sendiri? Allah berfirman, hormatilah ibu bapamu, dan orang yang mencaci ibu bapa mesti dihukum mati. Tetapi kamu mengajarkan, jika seseorang berkata kepada ibu bapanya, apa yang seharusnya saya gunakan untuk menolong ayah dan emak, sudah saya persembahkan kepada Allah, maka orang itu tidak perlu menghormati bapanya. Demikianlah, kamu meniadakan firman Allah untuk menurut ajaran kamu sendiri. Kamu munafik. Tepat sekali apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya tatkala dia bernubuat tentang kamu. Allah berfirman, semua orang ini menghormati aku dengan kata-kata, tetapi hati mereka sebenarnya jauh daripadaku. Sia-sialah mereka menyembah aku, kerana peraturan manusia diajarkan oleh mereka seolah-olah peraturan itu hukum Allah." Kemudian Yesus memanggil orang ramai dan berkata kepada mereka, Dengarlah dan fahamilah. Apa yang masuk ke dalam mulut seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan dia. Kemudian pengikut-pengikut Yesus datang dan berkata kepadanya, "Guru, tahukah guru bahawa orang Farisi tersinggung oleh kata-kata guru?" Yesus menjawab, Tiap-tiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku di surga akan dicabut. Jangan pedulikan orang Farisi. Mereka pemimpin buta. Dan apabila orang buta memimpin orang buta, kedua-dua mereka jatuh ke dalam longkang. Petrus berkata, "Jelaskanlah makna perumpamaan itu kepada kami." Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, Kamu ini pengikutku, tetapi kamu pun tidak faham seperti mereka. Tidakkah kamu mengerti? Apa yang masuk ke dalam mulut seseorang, turun ke dalam perut, lalu keluar lagi. Tetapi apa yang keluar dari mulut, berasal dari hati, dan hal-hal inilah yang menajiskan orang. Dari hatilah timbul fikiran jahat, yang menyebabkan seseorang membunuh, berzina, berbuat cabul, merompak, memberikan kesaksian palsu, dan memfitnah. Hal-hal itulah yang menajiskan orang, dan bukan makan dengan tidak membasuh tangan menurut adat. Yesus meninggalkan tempat itu, lalu pergi ke kawasan dekat bandar Tirus dan Sidon. Seorang wanita Kanaan yang tinggal di kawasan itu datang kepada Yesus dan berseru, "Anak Daud, kasihanilah saya. Anak perempuan saya dirasuk roh jahat dan keadaannya amat teruk." Yesus tidak menjawab sepatah kata pun. Pengikut-pengikutnya datang dan memohon kepadanya, "Suruhlah wanita ini pergi. Dia mengikut kita dan membuat bising sahaja." Yesus berkata kepada wanita itu, Aku diutus hanya kepada orang Israel yang seperti domba yang sesat. Mendengar kata-kata itu, wanita itu menghampiri Yesus dan sujud di hadapannya. Dia berkata, "Tuan, tolonglah saya." Tetapi Yesus menjawab, Tidaklah patut mengambil makanan anak-anak lalu melimparkannya kepada anjing. "Betul, Tuan. jawab wanita itu. Tetapi anjing pun makan sisa yang jatuh dari meja tuannya." Oleh itu, Yesus berkata kepadanya, Kamu seorang wanita yang sungguh percaya kepadaku. Apa yang kamu kehendaki akan berlaku. Pada saat itu juga, anak wanita itu sembuh.
Yesus meninggalkan tempat itu lalu berjalan menyusul tepi tasik Galilea. Kemudian, dia naik ke sebuah bukit lalu duduk. Banyak orang datang kepadanya dan membawa orang yang timpang, yang buta, yang lumpuh, yang bisu dan banyak lagi orang sakit. Mereka meletakkan semua orang ini di hadapan Yesus dan Yesus menyembuhkan mereka semua. Orang ramai hairan apabila mereka melihat yang bisu bercakap, yang lumpuh berjalan, yang timpang sembuh dan yang buta melihat. Mereka memuji-muji Allah umat Israel. Yesus memanggil pengikut-pengikutnya lalu berkata, Aku kasihan kepada orang ramai ini. Sudah 3 hari mereka bersama-sama aku dan sekarang mereka kehabisan makanan. Aku tidak mahu menyuruh mereka pulang dengan perut kosong kerana mungkin mereka akan pingsan di tengah jalan. Pengikut-pengikut Yesus bertanya kepadanya, Di manakah kami dapat memperoleh makanan yang cukup di tempat terpencil ini untuk orang ramai ini? Yesus bertanya kepada mereka, Berapa banyak roti yang ada pada kamu? 7 ketul jawab mereka. dan beberapa ekor ikan kecil. Yesus menyuruh orang ramai duduk di atas tanah. Kemudian, dia mengambil 7 ketul roti dan ikan itu. Dia mengucap syukur kepada Allah, lalu membahagikan makanan itu dan menyerahkannya kepada pengikut-pengikutnya untuk diberikan kepada orang ramai. Semua orang makan sehingga kenyang. Kemudian, pengikut-pengikut Yesus mengumpulkan lebihan roti dan ikan sebanyak 7 buah bakul. Jumlah orang lelaki yang makan ada 4,000 orang, belum terhitung wanita dan kanak-kanak. Sesudah itu, Yesus menyuruh orang ramai pulang. Lalu dia menaiki sebuah perahu dan pergi ke daerah Magadan. Matius 16. Beberapa orang Farisi dan orang Saduki datang kepada Yesus. Mereka hendak memerangkap dia. Mereka meminta Yesus melakukan mukjizat untuk membuktikan bahawa dia datang daripada Allah. Yesus menjawab, Apabila matahari terbenam, kamu berkata, Cuaca baik kerana langit merah. Pada pagi hari, kamu berkata, Hari akan hujan kerana langit merah dan gelap. Kamu dapat meramalkan cuaca dengan melihat keadaan langit, tetapi kamu tidak dapat memahami hal-hal yang berlaku pada masa ini. Alangkah jahat dan derhakanya orang zaman ini. Kamu meminta aku melakukan mukjizat, tetapi satu-satunya mukjizat yang akan ditunjukkan kepada kamu hanyalah mukjizat Nabi Yunus. Setelah berkata demikian, Yesus meninggalkan mereka lalu pergi dari situ. Apabila pengikut-pengikut Yesus
menyeberangi tasik, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, Berhati-hatilah dengan ragi, orang Farisi dan Saduki. mereka mula bercakap sesama sendiri. Dia berkata demikian kerana kita tidak membawa roti. Yesus mengetahui apa yang dipersoalkan mereka. Dia berkata, Mengapa kamu mempersoalkan hal tidak membawa roti? Kamu kurang percaya kepadaku. Adakah kamu masih belum mengerti? Tidakkah kamu ingat bagaimana aku membahagikan 5 ketul roti untuk 5,000 orang? Berapa buah bakul lebihan makanan yang kamu kumpulkan? Bagaimanakah dengan 7 ketul roti yang aku bahagikan untuk 4,000 orang? Berapa buah bakul lebihan makanan yang kamu kumpulkan? Mengapakah kamu tidak faham bahawa aku tidak berkata-kata tentang roti? Berhati-hatilah dengan ragi, orang Farisi dan Saduki. barulah pengikut-pengikut Yesus faham bahawa Yesus tidak menyuruh mereka berhati-hati dengan ragi yang digunakan untuk membuat roti, tetapi dengan ajaran orang Farisi dan Saduki. Yesus pergi ke daerah dekat kota Kaisaria Filipi. Di situ dia bertanya kepada pengikut-pengikutnya. Menurut kata orang, siapakah anak manusia itu? Mereka menjawab, Ada yang berkata Yohanes Pembaptis. Ada juga yang berkata Elia. Sedangkan yang lain berkata Yeremia atau salah seorang nabi. Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? tanya Yesus. Simon Petrus menjawab, Guru ialah penyelamat yang diutus oleh Allah, Anak Allah yang hidup. Hai Simon, anak Yohanes. Berbahagialah engkau. kata Yesus. Bukannya manusia yang memberitahukan hal itu kepadamu, tetapi Bapa-Ku di syurga yang memberitahumu. Oleh itu, ketahuilah engkau Petrus, batu yang kuat. Dengan beralaskan batu inilah, aku akan membina jemaah-Ku. Bahkan maut pun tidak dapat memusnahkannya. Aku akan memberikan kunci dunia baru Allah kepadamu. Apa yang engkau larang di atas bumi, akan dilarang juga di syurga. Apa yang engkau benarkan di atas bumi, akan dibenarkan juga di syurga. Kemudian, Yesus melarang pengikut-pengikutnya memberitahu sesiapa pun bahawa dia penyelamat yang diutus oleh Allah. Sejak itu, Yesus mula berkata dengan terus terang kepada pengikut-pengikutnya, Aku harus pergi ke Yerusalem dan mengalami banyak penderitaan yang disebabkan oleh para pemimpin masyarakat, ketua imam dan guru Taurat. Aku akan dibunuh, tetapi pada hari ketiga, aku akan dibangkitkan semula. Petrus menarik Yesus ke tepi dan mula menegur dia. Ya Tuhan, semoga Allah menjauhkan perkara itu daripada Tuhan. Perkara itu tidak boleh berlaku kepada Tuhan. Yesus berpaling lalu berkata kepada Petrus, Pergilah dari sini, hai iblis. Engkau penghalang jalanku. Fikiranmu itu fikiran manusia, bukan fikiran Allah. Kemudian Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, Jika seseorang hendak mengikut aku, dia mesti melupakan kepentingan sendiri, memikul salib dan mengikut aku. Sesiapa yang mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidup yang sejati. Tetapi sesiapa yang mengorbankan hidup untukku akan mengalami hidup yang sejati. Apa gunanya jika seseorang memiliki seluruh dunia ini, tetapi kehilangan hidup yang sejati? Dapatkah seseorang menukar hidup itu dengan sesuatu? Tentu tidak. Anak manusia sudah hampir tiba bersama-sama para malaikatnya dengan kemuliaan Bapanya. Pada masa itu, dia akan membalas tiap-tiap orang menurut perbuatannya. Ketahuilah, beberapa orang di sini tidak akan meninggal sebelum melihat anak manusia datang sebagai raja.